semua duduk. Cikgu minta ketua kelas sila baca doa dulu. Sila baca ikut agama masing-masing, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dubai, jadi siapa tak hadir? Seorang. Seorang, okey. Yang lain semua boleh duduk. Okey, nombor. Sebelum cikgu mulakan pembelajaran hari ini, cikgu dah tunjuklah dulu beberapa gambar kepada kamu semua untuk memberikan gambaran dulu kepada kamu. Okey, ni di sini ada 4 gambar. Okey, gambar yang pertama ni, kamu apa yang kamu nampak? Kamu faham tak apa ini? Sungai. Lagi? Gunung. Lagi? Kalau air ni, orang panggil apa? Air bergerak. Lubang kan? Salah. Saliran. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey, kalau tak tahu tak apa. Ada di tempat je orang panggil tindakan air. Yang pertama. Yang kedua, kamu nampak apa? Pakistan. Pakistan. Okey, betul. Lagi? Okey, Lolita, apa yang kamu nampak? Ya, Pakistan. Okey, boleh letak. Okey, kalau yang ketiga, apa Air kamu terjun. sebut? Air terjun. Lagi? Batu. Lagi? Pantai. Okey, batu. Okey, boleh letak air terjun atau jeram. Okey, kalau yang keempat, kamu semua tahu tak? Apa dia? Nasi landam. Okey, badai. Okey, jadi cikgu nak terangkan sikit lah. Keempat-empat gambar ni dia mempunyai kaitan dengan tajuk pembelajaran kita hari ini. Pada gambar yang pertama, tindakan air mengalir kan? Tindakan air mengalir ni boleh menyebabkan berlakunya hakisan, daripada sungai dan sebagainya. Okey, apabila berlaku ni, dia boleh menghasilkan bentuk muka bumi seperti air terjun, jeram dan nasi landam. Okey, jadi tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu pada bab 9, pembentukan dan kelestarian sungai, di mana kita ada dua subtopik. Yang pertama, tindakan air sungai melalui hakisan, pengangkutan, pemendapan. Yang kedua pula, bentuk muka bumi akibat tindakan air sungai di peringkat hulu, tengah dan hilir. Jadi, cikgu harap kamu dapat memberikan tumpuan lah semasa pembelajaran kita pada hari ini untuk mencapai objektif pembelajaran kita hari ini, iaitu pelajar dapat menerangkan 2 daripada 3 proses hakisan, pemendapan dan pengangkutan. Yang kedua pula, pelajar dapat menyatakan 2 daripada 3 bentuk muka bumi akibat tindakan air sungai di peringkat hulu, tengah dan juga hilir. Topik kita yang pertama adalah tindakan air sungai melalui hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Apa yang diartikan dengan tindakan air sungai melalui hakisan? Melalui maksud hakisan sebenarnya berlaku di semua kawasan sungai, tapi dia lebih giat, lebih aktif terjadi di kawasan tanah tinggi, yaitu kawasan hulu sungai, kerana terdapat aliran air sungai yang deras. Jenis-jenis hakisan sungai. Jenis-jenis hakisan sungai yang pertama adalah hakisan menegak. Hakisan menegak merujuk kepada hakisan bahagian dasar sungai. Hakisan itu biasanya berlaku dengan giat di bahagian hulu sungai. Pada peringkat ini, aliran air sungai sangat deras menyebabkan hakisan giat berlaku. Alur-alur sungai yang terhakis akan menjadi lebih dalam dan akan menghasilkan lurah berbentuk V. Okay, next. Ini merupakan gambar hakisan berbentuk V. Okay, next. Baiklah, yang seterusnya adalah hakisan mengundur. Hakisan mengundur merujuk kepada hakisan ke arah belakang. Hakisan aktif di kawasan hulu sungai yang mempunyai air terjun atau jeram. Hakisan air sungai ke atas batuan lembut menyebabkan batuan air terjun runtuh, mengakibatkan air terjun tersebut semakin mengundur ke belakang. Ini gambaran hakisan mengundur di kawasan air terjun. Okay, next.
Dan yang terakhir adalah hakisan melebar. Hakisan melebar menuju kepada hakisan secara mendatar ke arah kedua-dua tebing sungai. Hakisan ini aktif terjadi di kawasan tengah sungai. Aliran air sungai mulai perlahan menyebabkan hakisan menjadi semakin luas dan membuat bentuk U. Ini gambaran hakisan sungai di kawasan tengah. Yang seterusnya adalah cara-cara hakisan sungai. Bagaimana hakisan sungai itu boleh berlaku. Yang pertama adalah tindakan hidrolik. Tindakan hidrolik adalah tindakan yang menghakis tebing dan dasar sungai. Hempasan air sungai yang kuat akan mengeluarkan batuan seperti kerikil, pasir dan juga kelodak. Yang kedua adalah tindakan geseran. Bahan-bahan yang diangkut oleh aliran air sungai seperti serpian batuan, kerikil, pasir kelodak merupakan agen. Tindakan berlakunya geseran. Bahan-bahan ini akan bergeser di tebing sungai dan bergolek di dasar-dasar sungai dan akan menyebabkan berlakunya tindakan geseran yang akan menghakis dasar dan juga tebing sungai. Next. Seterusnya adalah tindakan lagaan. Bahan-bahan yang diangkut oleh sungai berlaga antara satu sama lain sehingga pecah dan menjadi lebih kecil. Tindakan lagaan berlaku disebabkan oleh sifat bahan itu sendiri, yaitu batuan yang kasar berat bergerak secara perlahan, manakala serpian-serpian yang lebih kecil bergerak dengan lebih cepat sehingga menyebabkan berlaga antara satu sama lain. Oke, dan yang terakhir adalah tindakan larutan. Tindakan larutan ini merupakan hakisan secara kimia, yaitu air sungai bertindak melarutkan batuan yang terdapat pada dasar dan juga tebing sungai. Tindakan ini melibatkan batuan yang mudah larut seperti batu kapur dan juga batu garam. Oke, yang seterusnya adalah tindakan air sungai melalui pengangkutan. Seperti mana yang kamu paham, proses pemindahan, mengangkut dan membawa bahan-bahan yang ada di dalam air sungai dibawa dari sungai dari peringkat hulu sehingga ke peringkat hilir. Proses pengangkutan sungai berlaku melalui 4 cara. Oke, cara yang pertama adalah seretan. Seretan ialah satu proses menyeret bahan sedikit demi sedikit di sepanjang dasar sungai. Beban yang diangkut melalui proses ini bersifat kasar, berat, dan tumpat seperti batu tongkol. Oke. Yang seterusnya adalah lompatan. Seperti mana yang kamu lihat, lompatan melibatkan pemindahan bahan-bahan dalam satu bentuk siri lompatan. Bahan-bahan yang sederhana besar, berat, seperti kerikil, dan serpihan yang bersegi-segi diangkut oleh sungai melalui cara lompatan mengikut aliran arus sungai. Yang ketiga adalah apungan. Beban yang ringan dan mempunyai daya apungan merupakan agen yang terlibat dalam proses apungan. Sebagai contoh bahan-bahan yang terlibat seperti daun-daun, kelopak dan juga pasir. Next. Larutan pula adalah air sungai yang bertindak melarutkan bahan-bahan yang mudah larut seperti kalsium karbonat silika dan juga potasium. Oke, ini merupakan gambar aja di mana keempat proses tadi berlaku. Afif boleh berdiri. Ini pelajar kemudian cikgu nih, rambut baru. Apa dulu? Mengarap dulu. Oke, tangan lurus. Oke. Ini cikgu bagi demo sih ikan boleh kan? Bagaimana proses ini berlaku? Yang pertama adalah seretan. Bagaimana seretan itu berlaku di dasar sungai? Ini batuan, contoh. Paham gak macam mana berlaku? Dia terseret mengikut arus sungai. Oke, yang kedua lompatan. Bagaimana lompatan itu berlaku? Seperti anak panah yang kamu lihat itu dia akan terbawa secara pelan-pelan mengikut arus-arus sungai. Itu biasanya berlaku di kawasan jeram. Yang ketiga adalah apungan. Seperti mana yang kamu lihat, dia terapung. Dia melibatkan bahan-bahan yang ringan yang mudah diapungkan seperti pasir, daun-daun. Mau contoh? Dan yang terakhir adalah larutan. Oke, terima kasih Pik. Oke, next.
Baik, yang seterusnya adalah tindakan air sungai ini melalui pemendapan. Apa yang diartikan dengan pemendapan? Pemendapan terjadi apabila air sungai tidak berupaya mengangkut bahan-bahan yang di bawah. Oke, faktor-faktor pemendapan sungai. Terdapat beberapa faktor-faktor pemendapan sungai. Seperti yang kamu dapat lihat nih, yang pertama adalah perubahan cerun dan dasar sungai. Sini membawa maksud semakin curam kadar kecerunan suatu sungai itu, maka semakin giat hakisan berlaku. Maksudnya dalam konsep pemendapan, kalau kecerunan itu lantai, maksudnya proses pemendapan itu giat berlaku. Paham? Yang kedua adalah pertemuan antara arus sungai dengan arus laut di kawasan muara sungai. Jadi pertemuan antara arus sungai dengan arus laut itu memperlahankan lagi proses pergerakan, menyebabkan pemendapan itu giat berlaku di kawasan muara. Yang ketiga adalah perubahan alur sungai dari kecil kepada besar. Oke, alur kecil kepada besar nih sebenarnya dia akan memperlahankan lagi proses hakisan, memperlahankan lagi pergerakan aliran air sungai. Karena tekanan yang dihasilkan semakin berkurang apabila dia berubah kepada aliran yang semakin membesar. Dan yang terakhir adalah terdapat halangan-halangan di dasar sungai. Sebagaimana yang kamu lihat di sini, halangan-halangan di dasar sungai ini sebenarnya akan menggiatkan lagi proses pemendapan. Kenapa? Oke, kalau aliran sungai itu dia berlanggar dengan batuan, tebing-tebing sungai, dia akan semakin perlahan. Laju sungai itu semakin slow, hijau. Oke, ini sahaja faktor-faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai. Next. Kalau boleh paham apa yang cikgu terangkan pada subtopik yang pertama tadi. Jadi kita boleh teruskan kepada subtopik yang kedua pada hari ini. Bolehkah? Boleh. Oke, kita masuk kepada subtopik yang kedua, yaitu bentuk muka bumi akibat tindakan air sungai di peringkat hulu, tengah dan hilir. Kamu sudah paham kan tiga watak tadi? Pemendapan, hakisan, apa semua kan? Silakan. Oke, kita masuk kepada yang pertama, yaitu tindakan air sungai di peringkat hulu sungai. Yang pertama sekali yang seperti cikgu terangkan tadi, yaitu luravi. Tindakan hakisan menegak terhadap alur sungai, membentuk luravi yang sempit dan tebingnya curam. Tebing curam dikenali sebagai gunung atau jurang. Ini ialah bentuk luravi itu. Boleh nampak semua? Oke, kamu ini macam mengantuk. Satu orang boleh tolong cikgu bacain di tengah air terjun dan jeram. Saya mau Atika baca. Air terjun dan jeram terbentuk di kawasan batuan berlapis antara batuan lembut dengan batuan keras. Batuan lembut mudah terhapis berbanding batuan keras. Tindakan dalam mencukir batuan lembut membentuk lubuk puncak yang dalam. Batuan struktur batuan condong pergerakan air terlihat bertingkat-tingkat membentuk jeram. Oke, terima kasih Atika. Oke, air terjun dan jeram dia terbentuk di kawasan batuan berlapis antara batuan lembut dengan batuan keras. Kau boleh lihat di sini, yaitu batuan lembut dan batuan keras. Dia terhasil di bagian sini, bagian jeram. Kau boleh nampak semua? Mau jaga zoom gak? Oke, seterusnya kita masuk kepada lubang priuk, yaitu aliran sungai yang deras dan berpusar bertindak menghakis dan memperdalamkan rekahan. Contohnya Telaga 7 di Pulau Langkawi. Ini ialah lubang priuk terhasil di bagian yang menghakis dan memperdalamkan rekahan. Dia terhasil di sini, lubang priuk. Kamu boleh tengok dia berpusar di bagian sini dan di sini. Dan ini ialah aliran sungai. Jadi dia akan selalunya berlaku di bagian tengah dan tepi sungai. Perkara itu menyebabkan hakisan berlaku. Boleh paham semua? Oke, next. Oke, tindakan lurah bentuk U terbentuk apabila aliran sungai di peringkat tengah sungai tidak deras. Hakisan melebar lebih pesat daripada hakisan meregak. Ini selalunya berlaku di bahagian tengah sungai. Kau boleh lihat di tebing sungai, ini tebing sungai dan ini tengah sungai. Bentuk U itu berlaku di bahagian tengah sungai, Ini tebing kiri kanan. Boleh paham? Oke, likuan sungai. Sungai mula berliku di bahagian tengah sungai. Setiap likuan mempunyai tebing, cekung dan tebing cembung. Hakisan berlaku di tebing cekung dan pemendapan berlaku
di tebing cembung. Tebing cembung adalah dalam, sementara tebing cembung adalah cetek. Oke, kau boleh lihat. Saya bagi contoh Sungai Rajang. Siapa sini orang Sarawak? Angkat tangan. Sungai Rajang bentuknya lurus kah? Berbelok-belok. Berliku-liku. Saya tanya kamu nih. Berliku-liku kan? Beginilah dia terhasil apabila aliran sungai itu berlaku begini. Di sini kalau bagian sini mendap dan dia akan berlaku di akisan di bagian sini. Dan begitu juga dengan sini. Kalau di sini mendap, maka di sini akan berlaku akisan. Boleh paham? Oke, next. Oke, satu orang tolong cikgu baca. Terus dia baca. Susu bukit berpancar terbentuk di kawasan pegunungan yang terdiri daripada batuan keras dan lembut. Sungai menghapus batuan lembut dengan lebih cepat dibandingkan batuan keras. Lapisan yang berlaku di bagian batuan lembut menghasilkan kecil curam dan membentuk batuan keras tertonjol sebagai tebing cembung. Oke, terima kasih Rusdi. Ini juga berlaku di bagian tengah sungai ya. Susu bukit berpunca. Apabila akisan yang berlaku di bagian batuan lembut menghasilkan cecuram dan membentuk batuan keras tertonjol sebagian tebing cembung. Dia berlaku di sini. Kamu tahu, apabila dia berlaku akisan, dia akan membentuk cembung di sini. Akan menurun. Dan di sini pula akan menjadi rata. Boleh paham? Oke, next. Oke, yang terakhir ialah tindakan air sungai di peringkat hilir. Peringkat hilir ini di bagian mana? Di mana? Betul. Pasal kita tahu sungai ini ada 3 kan. Bagian atas dipanggil apa? Tengah. Tengah kan. Dan terakhir? Andai. Oke, likuan terpenggal dan tasik ladang. Sungai mengalir secara berliku-liku di hilir sungai. Proses pemendapan dan hakisan berterusan menyebabkan likuan sungai terpisah daripada alur sungai. Bahagian likuan yang terpenggal dari aliran sungai asal membentuk tasik ladang. Kamu boleh lihat di sini, ini aliran sungai, tiba-tiba ada menyimpang di sini. Itu dipanggil likuan terpenggal. Sebab sepatutnya dia bergerak lurus, tetapi tiba-tiba ada memenggal ke tepi. Boleh paham? Dan bagi tasik ladang pula, aliran sungai ini sepatutnya terus, kan? Tetapi tiba-tiba ada menyimpang juga. Cuma perbezaannya dengan ini, tiba-tiba ada pemendapan di bahagian sini. Boleh lihat semua? Boleh. Oke, tindakan air sungai di peringkat hilir juga ialah dataran banjir yang dan tertambak, kawasan tanah pamah yang terletak di peringkat hilir sungai dan dilimpa air sungai ketika banjir. Tertambak ialah jaluran permatang yang wujud di sepanjang tebing sungai dan memisahkan antara sungai dengan dataran banjir. Oke, kalau kamu lihat di sini, kiri kanan ini yang di bawah ini ialah tertambak yang berbeza warna, dan ini di atas ini ialah dataran banjir. Boleh lihat semua? Boleh. Oke, yang terakhir pula ialah delta. Terbentuk apabila timbunan bahan mendak yang terdiri daripada kelodak, lumpur, lempung berlaku secara meluas di muara sungai yang terlindung. Di kawasan muara halaju sungai perlahan kerana arus sungai dengan arus laut. Kamu boleh lihat sini, ini ialah aliran sungai dan ini ialah laut. Kan kita tahu semua sungai akan mengalir ke mana? Oke, apabila sungai mengalir dari hulu, tengah ke hilir hingga ke laut, ini kan dipanggil hilir kan? Akan ada satu bentuk yang kau pernah ke tepi yang antara sungai dengan laut. Mesti kamu perasakan ada tanah-tanah tiba-tiba di tengah. Itulah yang dipanggil delta. Boleh paham? Okey, baik pelajar semua. Tadi kamu semua sudah belajar tentang tindakan air sungai. Jadi kamu semua faham tak apa itu tindakan air sungai? Faham? Betul faham? Kita tu faham. Okey, tak apa. Hari ini kita akan teruskan dengan aktiviti yang dinamakan sebagai aktiviti matchboard. Tahu tak aktiviti matchboard tu apa? Tak ada. Siapa tahu? Okey, aktiviti ini di mana pelajar
perlu menghantar wakil ke depan untuk ambil satu set soalan ini. Lepas tu pelajar perlu mengenal pasti kad tersebut untuk ditampalkan dekat bot dekat depan ni. Nampak tak? Nampak. Boleh? Lepas tu saya akan bagi masa 5 minit setiap kumpulan untuk selesaikan tugasan ini. Dan akhir sekali kita akan bincangkan bot tersebut. Boleh? Boleh. Jadi wakil setiap kumpulan boleh datang ke depan untuk ambil set-set. Baik, saya bagi kamu masa 5 minit je untuk selesaikan bot tersebut. Siapa yang dah boleh kenal pasti boleh tambah dekat depan dia. Boleh tambah sekarang. Kalau boleh letak seorang wakil je lah. Letak seorang wakil. Okay, pelajar semua tenang. Tenang. Betul kah? Salah, salah. Salah. Maksudnya. Dah, ada lagi masa 2 minit. Mari selesaikan. Jadi sini kau Masalah. Satu minit lagi. Cepat. Bosan, bosan. Okey, masih dah ramai. Ada nak betulkan lagi ke? Cari.
Gambar dia mana? Okey, tak apa. Nanti kita sama-sama betulkan. Bagi betul. Betul. Okey, baik. Sekarang kita check jawapan dia. Okey, tengok tindakan air sungai melalui hakisan. Ada gambar hakisan menegak, hakisan mengundur dan hakisan melebar. Betul? Betul. Lepas tu ada tindakan geseran. Tindakan hidrol. Dia tindakan larutan. Mana sini tindakan larutan? Siapa punya tu? Dan juga tindakan langgaan. Seterusnya tindakan air sungai melalui pengangkutan ada seretan, lompatan, ampungan dan larutan. Seretan kat sini. Tempat tu. Lepas tu lalu pening ni. Satu lagi kurang. Seterusnya ada perubahan cerun dasar sungai. Ada terdapat halangan di dasar sungai, perubahan alur sungai, pertembungan antara alur sungai dengan seterusnya Gurafi. Betul. Air terjun dan jeram. Lubang periuk. Okey, betul. Tindakan sungai hulu sungai itu betul. Tengah sungai Gurah Bentoyu. Likuan sungai Betul. Musuh Bukit Berpancar. Okey, betul. Yang hilir sungai dataran banjir ditambak delta. Baik. Okay, saya tengok macam ada kurang. Okay, tak apa. Jadi nota yang kat sana tu bolehlah kamu nanti simpan untuk buat nota sendiri. Saya nak minta kamu tolong buat nota ni dekat buku tulis, boleh? Boleh. Sekarang kita akan masuk kepada sesi menjawab kuis. Jadi permainan kita hari ini sama. Hari ini kita akan bermain satu kuis iaitu dipanggil faster learning. Jadi permainan ini perlu kamu semua berlumba. Pukulan mana yang paling laju menjawab soalan. Okey. Kita random lah. Setiap kumpulan akan diberikan satu tanda isyarat yang perlu kamu angkat apabila untuk menjawab soalan lah. Tapi dengan laju. Dan setiap jawapan yang betul akan diberikan kayu aiskrim. Dan kayu aiskrim ini perlu kamu kumpul sebanyak mungkin untuk Dapat aiskrim. untuk memperoleh kemenangan lah. Ini tak? Okey, ini kumpulan 1. Ini kumpulan 2. Kumpulan 3. Dan kumpulan 4. Okey, mesti jawab. Sedia? Kita nak semangat, semangat. Okey, kita mula. 1, 2,
Jawapannya apa? Hakisan lewat. Okey, jawapannya jawapan dia selebar, betul. Okey, jangan Soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, bahas-bahas seperti Apungan. Okey. Ada apa? Jawapan yang betul. Apungan. Okey, soalan seterusnya. Soalan 4. Bagaimanakah bahan yang berat diatur oleh aliran sungai? Nyanyi lagi. Anda kunci seletan. Anda nak bantah seletan. Okey, keluar jawapan. Cikgu suka Afi. Okey, betul. Seletan. Dah ada aktif kasih aktif. Okey, soalan seterusnya. Kau melapas sungai di pulau Melayu. Jawapan? Betul. Soalan seterusnya. Okey, Lurah berbentuk V. Okey. Jawapan? Soalan seterusnya. Soalan 7. Apakah betul sungai? Ba. 1, 2, 3. Salah satu tempat. Okey. Ada 3 cikgu. Betul. Bagi orang lain pula yang jawab Soalan ke-8 Soalan ke-8, apakah betul muka bumi yang terbentuk dekat sini?
Yang betul yang ini soalan terakhir. Soalan terakhir. Soalan terakhir ya. Okey, soalan seterusnya. Bentuk muka bumi di atas ke bentuk di kawasan. Asma angkat dulu. Apa jawapannya? Dia angkat dulu. Jawapan dia adalah Jadi siapa yang mengumpulkan kayu masker yang paling banyak? Ada berapa? Bulan 3 ada berapa? 4. Ini 3. Itu 2. Okey, jadi kumpulan yang menang hari ini adalah kumpulan Tia. Sila RM5 dekat ibu ya. Sila RM5. Okey, setelah semua ketawa, setelah sesi pengajaran yang cikgu dah ada sepanjang hari ini dan aktiviti berkumpulan dan aktiviti penilaian yang telah cikgu lakukan. So, cikgu akan tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan soalan refleksi. Soalan refleksi yang saya akan ajak adalah berdasarkan objektif apa yang cikgu telah ajar pada hari ini. Itu yang pertama adalah 9.2 proses pembedapan, pengangkutan dan hakisan. Yang kedua adalah bentuk muka bumi akibat tindakan air sungai di peringkat hulu, tengah dan hilir. Jadi berdasarkan soalan refleksi tersebut, cikgu akan pilih beberapa orang dalam kelas ni yang akan menerangkan berkaitan dengan soalan refleksi tersebut. Okey. Berkaitan dengan 9.2 iaitu proses pembedapan, pengangkutan dan hakisan. Soalan pertama, saya akan minta seorang berdiri untuk proses pembedapan. Jelaskan secara ringkas saja apa yang kamu faham tentang proses pembedapan. So, pertama, Lukman, apa yang kamu faham? Proses pembedapan ni dia berlaku di hilir sungai. Jadi sebabkan bahan-bahan yang berat dan dia mendap di dasar sungai. Kita boleh temukan Lukman. Seterusnya, cikgu akan pilih untuk orang kedua. Terangkan secara ringkas apakah proses pengangkutan. Okey, Esther, berdiri. Okey, proses pengangkutan ini terbahagi kepada 4, iaitu 1, seritan, lompatan, apungan dan larutan. Okey, tepuk tangan dengan Esther. Okey, pelajar sekalian, kalau seorang cikgu nak panggil, semua harus perhatikanlah murid tersebut dan dengar. Okey. Untuk objektif yang terakhir bagi 9.2 hakisan. Cikgu nak Sarah terangkan secara ringkas apakah yang kamu faham tentang proses hakisan. Proses hakisan ini contohnya laju air sungai itu akan mempengaruhi hakisan di tebing sungai. Okey, betul. Kita bukan semua. Okey, fahamlah cikgu bahawa 9.2 100% pelajar dalam kelas ni faham akan objektif 9.2 kita itu penjelasan proses pembedapan, pengangkutan dan hakisan. Cikgu akan beralih kepada objektif yang seterusnya iaitu 9.3 penyataan 3 bentuk muka bumi akibat tindakan air sungai di peringkat hulu, tengah dan hilir. Okey, cikgu nak Syikin. Jadi cuba Syikin terangkan apakah bentuk muka bumi yang terdapat di hulu sungai akibat tindakan air. Pertama, seperti tahu peringkat hulu kan cikgu? Ya, hulu. Peringkat pertama ni peringkat hulu lah. Bentuknya adalah air terjun, Ya. lubang api dan lubang periuk. Okey, betul. Bro, dengan
tindakan air sungai di peringkat tengah pula, Cikgu nak Syamilah. Boleh kan? Tindak bentuk muka bumi yang terhasil melalui tindakan air sungai di peringkat tengah ada dua, yaitu muara bentuk U dengan likuan sungai. Okey, betul. Okey, dan yang terakhir, bentuk muka bumi akibat tindakan air sungai di hilir. Cikgu nak jenis bagi yang terakhir. Dua bentuk kecil di kawasan hilir sungai, delta dan juga pasir air. Okey, beritahu kat semua. Okey. Berdasarkan 9.2 dan 9.3, berdasarkan soalan refleksi yang cikgu bagi kepada kamu semua, cikgu faham bahawa 100% kehadiran 100% pelajar dapat menjawab auditif pada hari ini.